pun minta kerajaan, please lah, buatlah sesuatu untuk turunkan harga barang. Tapi kita jangan setakat minta ataupun salahkan siapa-siapa. Okey, kalau kita masih salahkan siapa-siapa, benda ni tak ada siapa yang boleh ubah. Kita pun tak mampu berubah sebab apa? Kita yang buat benda ni jadi macam ni. Okey? Kita tak sepakat, kita tak buat sesuatu. Kita hanya tunggu kerajaan yang buat benda ni. Okey, saya punya prinsip, saya tak akan salahkan siapa-siapa. Saya nampak apa yang perlu buat, saya akan buat walaupun tak ada siapa buat. Saya punya prinsip macam tu dan saya nak kita semua berprinsip yang sama juga. Kemudian, bila ekonomi kita dalam keadaan macam ni, sebenarnya bukan kerajaan tak mampu buat ataupun ni, tapi terlalu banyak campur tangan. Sebab ada orang di tengah ekonomi ni yang main harga macam tu, harga macam ni, simpan barang, lalu apa benda ni dalam ekonomi kita ni. Ini adalah kerja-kerja orang yang di tengah-tengah ni. Hampa setuju tak? Hampa pernah dengar tak simpan barang lah? Hampa pernah dengar tak main harga lah? Kata barang tak ada lah, lepas naik harga mencanak lah. Pernah tak hampa dengar benda ni? Komen jap. Pernah tak dengar benda ni? Jadi benda ni datang daripada mana? Daripada keserabutan yang sedang berlaku dalam ekonomi kita. Okey. Lepas tu, baru-baru ni, apa pernah tengok tak video dekat TikTok, dekat mana-mana pun, video di mana orang, petani-petani kita ni mengamuk, rasa marah, rasa geram sangat sampai mereka hentam mereka punya ni, sampai mereka kecewa, mereka nak buat apa ni dengan hasil ladang mereka. Bila mereka nak tolak kepada peraih, tapi mereka ambil sampai 30 sen, 50 sen, tak logik. Sebab mereka punya kos terlalu besar. Macam mana nak tanggung kos apa semua dengan gaji pekerja apa semua dengan bayar 50 sen, RM1 macam tu. Sepatutnya harga yang mereka patut dapat RM4, RM5, RM6. Tapi dapat berapa sen? Tak logik kan? Lambatkan tu berlaku. Jadi benda ni saya lihat dia berpunca daripada satu perancangan yang tidak jelas. Okey, dalam bidang pertanian, benda yang paling penting, kita bukan cakap pertanian rumah masing-masing ni, kita cakap satu negara. Dalam bidang pertanian ni, apa yang paling penting dekat sini adalah data. Siapa setuju? Data. Data apa? Data apa yang ditanam, ladang dekat mana. Lepas tu, bila musim tu, apa yang ditanam dan bila akan dituai, semua ni adalah data-data yang kita tak jelas. Sebab itulah berlaku apa? Sebab itulah berlaku barang tak cukup. Okey, sayur tak cukup, itu tak cukup, jadi import. Bila mereka dah mula import, mereka dah seronok dah import, dapat untung sana sini apa semua, dan import ni semakin menggila. Masuk. Kalau import ni selalu masuk, duit kita keluar, betul tak? Jadi rosak tak duit kita bila duit ni keluar? So, mereka buat masuk barang, ringgit kita jatuh, lepas tu kita punya petani-petani kita, okey, peladang kita ni, tak boleh nak jual. Tak ada harga apa yang mereka tanam. Itu yang jadi, sepatutnya RM5 dibayar, mereka dapat 50 sen, 80 sen. Tak logik. Betul tak? Komen laju-laju. Betul tak? Apa pendapat hampa? Hampa tahu kan situasi tu? Okey, hampa tahu kan? Itu masalah yang berlaku bila hang tak ada data, so hang tak boleh merancang. Bila hang tak boleh merancang, tak ada siapa tahu apa yang ditanam dekat sana, apa yang ditanam dekat sini. Betul tak? Setuju tak? Ini logik ni. Bila hang tak tahu apa yang orang tanam dalam keliling hang ni, dalam negeri yang sama, dalam negara ni, bila hang tak tahu apa yang ditanam, sebab tu ramai tanam benda yang sama. Tanam cili, tanam timun, semua tanam benda yang sama. Sana timun. Habis jadi apa? Lambatkan. Lambatkan tu berlaku. Okey, betul tak? Jadi kita bukan, yang saya nak cerita ni bukan formula kosong tau. Yang saya akan cerita saat ini bukan satu formula kosong, tetapi kita dah lancarkan sistem baru, market baru yang mana kita akan ubah suai ekonomi. Okey, lagi saya akan tunjuk dekat komputer, hampa tengok sendiri apa yang kita buat. Okey, itu masalah. Nak pasang mic lah tu. Segan-segan pula. Pasang yang baru. Bateri habis. Okey, sekarang ni kita dah 4 juta like. Tadi mukadimah tentang ekonomi kita ni dah serabut. Kan? Hampa semua setuju tak? Komen serabut ramai-ramai.
Komen serabut tu, tulislah huruf kecil, huruf besar bagi serabut sikit. Okey, dekat ruangan komen. Laju-laju. Serabut. Okey, sekarang ni dah 18,000 viewer. Lepas tu 4 juta like. Apa like lagi, tap screen laju-laju. Okey, semua satu round lagi sekali, tap screen laju-laju bagi jadi 6 juta like. Kita nak masuk ke tajuk nombor 2 pula. Tadi adalah mukadimah. Mukadimah apa yang berlaku dalam ekonomi kita. Jadi kesan dia kepada kita semua. Yang kita cakap tentang ekonomi tadi tu, petani kita rosak, petani kita ni tak ada harga depa punya hasil ladang ni. Lepas tu import masuk, ringgit jatuh dan kita yang menanggung benda ni. Okey, kita yang menanggung, terpaksa bayar mahal untuk dapatkan benda tu. Ini tak sepatutnya berlaku. Sebab kalau kita tak buat sesuatu, sampai bila benda ni akan terus naik. Takkan berhenti. Okey, takkan berhenti. Okey, sekarang ni dah 19,000 viewer, dah 5 juta. Okey, saya akan tunjuk komputer pula. Okey, semua yang menonton stay, jangan left. Saya yang bercakap, hampa dengar aja. Jadi saya akan tunjuk pula dekat komputer. Jadi dekat komputer ni saya akan tunjuk macam mana sistem yang kita buat, apa yang kita buat sebenarnya. Yang tadi saya bercakap tentang masalah. Okey, undur sikit. Tadi saya bercakap tentang masalah, kan? Jadi masalah-masalah tu kita tak nak setakat bercakap dan komplain. Okey, ramai yang kecam-kecam saya ni just kecam. Okey, apa yang tak sepatutnya kita buat sebenarnya? Bila kita kecam, kita tak buat apa-apa, tanya diri masing-masing balik. Hampa pergi kedai, hampa beli barang harga mahal, hampa masih komplain. Betul? Jadi apa yang hampa buat? Hampa pun rasa kita patut tukar. Kita patut tukar kerajaan. Kita patut bagi peluang pada orang ni pula, orang ni pula, orang ni pula, orang ni pula. Berapa kali dah kita bagi peluang? Betul tak? Berapa kali dah kita bagi peluang? Ini bukan soal mereka tak buat kerja tau. Mereka buat apa yang mereka mampu buat. Tapi kita tak buat apa-apa. Bila kita tak buat apa-apa, kita just komplain, takkan jadi apa. So, dah sampai masanya untuk kita buat sesuatu. So, hampa kecam saya macam mana sekalipun, hampa tak rugi apa-apa. Sebab saya bukan nak scam hampa. Bukan saya suruh hampa melabur ke, bukan suruh nak janji skim cepat kaya ke. Ini bukan tujuan yang tu. Ini tujuan untuk jatuhkan harga barang. Ini tujuan untuk semua sekali. Okay, tak ada siapa yang akan rugi dekat sini. Sebab kita buat sama-sama, kita akan pastikan benda ni buat sampai jadi. Malah transparent. Tak ada ruang pun nak berlaku, orang nak attack. Hampa tahu tak, bila saya bangunkan misi apa semua ni, saya sentiasa fikir macam mana orang jahat fikir. Penting untuk saya berfikir macam mana orang jahat berfikir. Sebab orang jahat ni dia nak cari lubang dekat sini, dekat sana. Semua lubang ni, saya berfikir. Apa yang saya belum tutup. Sebab itulah saya buat sistem misi transparent supaya semua orang boleh tengok duit. Hari ni ada yang duk kecam dekat Twitter, mana audit. Nak audit apanya? Tahun ni tak habis lagi. Audit ni 1 tahun sekali. Okey? Jadi sebab tu saya buat transparent. Even Bukit Aman pun call saya. Bukit Aman call saya waktu hari tu, dia tanya ni crowdfunding ni atas apa? Jadi saya cakap crowdfunding ni mula-mula hari tu atas syarikat. Tapi saya buat macam mana? Saya buat transparent. Semua orang boleh tengok duit keluar, duit masuk. Okey, duit masuk mereka boleh tengok detail, duit keluar pun mereka boleh tengok detail. Setiap resit ada dalam sistem. Jadi inspektor tu pun cakap, nasib baik you buat transparent. Jadi dia pun menyumbang juga dalam apa kita punya tabung. Nampak tak? Jadi sebab tu saya akan berfikir apa lubang yang saya perlu tutup supaya tak ada ruang untuk orang attack. Jadi semua benda yang saya akan ceritakan pada malam ni adalah benda yang saya aturkan benda ni betul-betul supaya tak ada ruang. Jadi jangan bimbang. Yang mana kecam, jangan bimbang. Benda ni bukan cakap kosong. Kita buat sampai jadi. Okey? Saya tak salahkan siapa-siapa yang mengecam. Apa yang berkecam tu tanda hampa ada critical minded. Yang mana saya suka. Saya suka orang yang berfikiran macam tu. So hampa tak terima buta-buta, hampa berfikir dan hampa akan nampak jawapan dia kejap lagi. Okey? Okey, so sekarang ni dah 6 juta. Tapi sebelum saya nak mulakan, saya nak minum air dulu. Okey? Izinkan saya minum. So kamera go tua-tua dulu, saya minum jap.
Okey. So mai sini. Mana? Okey. Tadi saya cakap apa kan? Ekonomi kita rosak sebab apa? Ekonomi kita rosak disebabkan adanya orang-orang tengah. Okey? Orang-orang besar ni di dalam ekonomi. Saya tak nak sebut benda-benda yang besar ni, besar mana, saya tak nak sebut. Tapi hampa mesti tahu, komen tahu. Tapi slow sikit. Komen tahu, slow sikit. Okey. Jadi, ekonomi kita macam bahagian ladang. Jadi hari ni, malam ni saya nak lancarkan misi farm. Tapi saya dah lancarkan dah tadi ni. Saja je buka dulu, bagi semua orang try dulu dan ramai dah ada try. Okey. Saya ingatkan lepas live baru hampa nak mula, tapi sebelum live hampa dah mula dah. Okey, so. Jadi sekarang ni, apa yang berlaku dalam kita punya pertanian, penternakan? Apa yang berlaku? Yang berlaku hari ni, tadi saya cakap apa? Tak ada data. Data tak jelas. Bukan tak ada. Ada. Tapi data ni not up to date. Dan dia tak memudahkan untuk petani akses dan update sendiri. Ladang dia, tanam apa. Kalau boleh gitu, kita nak dia yang update sendiri. Dia tanam ni, okey, dia dah tahu dah dia nak tanam cili ni bila akan dituai. So, segala informasi ni penting. Betul tak? Komen ramai-ramai, data. Komen ramai-ramai, data tu penting. Komen ramai-ramai. Okey? Okey. Data. Itu nombor satu. Nombor dua. Nombor dua, bila hampa tak ada data, siapa dia kat sini petani? Bila hampa tak ada data, hampa tak boleh nak merancang. Hampa tak tahu apa benda yang hampa nak tanam. Hampa tak ada perancangan untuk menyusun. Jadi perancangan ni bukan untuk hang seorang sahaja, tapi untuk semua. Dalam satu negeri tu, hang tanam apa, hang tanam apa, hang tanam apa, bila akan dituai. Perancangan. Perancang tu tidak betul-betul merancang benda ni. Bila tidak ada perancang, sebab itulah ramai orang tanam benda yang sama. Betul tak? Okey, komen. Nombor dua, perancangan. Okey, perancang lah. Okey, nombor satu, data. Nombor dua, perancang. Okey, betul. Komen laju-laju, dua benda ni. Nombor satu, data. Nombor dua, perancang. Jadi, bila dua benda ni tak ada, itulah punca dia. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kita punya pasaran. Kita punya ekosistem yang sedia ada ni dah berterabur. Okey, berterabur. Terlalu banyak orang-orang kepala-kepala ni, yang besar-besar ni, mereka main harga. Mungkin kadang-kadang mereka sepakat harga tu. Ataupun, mereka masing-masing, aku buat aku, hang buat hang. Jadi, ramai-ramai serabut harga apa semua. Oh, sana tolak murah, oh, sana tolak okey. Jadi, duk tolak sana, tolak sini. So, kita punya pasaran serabut. Bila serabut, memang hang susahlah nak survive. Okey, hang susah nak survive, nak lawan harga sana sini. Okey. Itu nombor tiga. Pasaran kita serabut. Okey. Sekejap, ada bunyi. Saya ni, otak saya jam. Otak saya tak berhubung dah. Saya memang kalau apa duk tengah fokus kan, saya punya ni terus jam. Okey, it's okay. It's okay, saya dapat topi cowboy. Okey. So, yang ketiga adalah pasaran. Okey, pasaran kita serabut. Jadi, kalau kita nak buat sesuatu sekarang ni, kalau kita nak ubah suai, kita nak kena hadap tiga benda ni. Kita kena hadap tiga masalah ni serentak tau. Jadi macam mana nak buat? Susah lah kan? Sebab terlalu banyak player-player yang macam ni. So, jadi apa yang saya buat? Saya programkan balik the whole system. Sebelum saya nak cerita kepada the whole system, mesti hampa cakap, oh, misi farm ni macam baru nak bermula ke? Kita bukan baru bermula tau. Kita dah readykan banyak sistem-sistem yang sebelum ni untuk buat yang misi farm ni. Jadi apa yang saya akan tunjuk ni adalah benda yang dalam perancangan setelah semua perancangan yang lepas. Jadi kalau hampa tengok dekat sini. Kalau hampa tengok dekat sini, kita ada bahagian dana. Ini duk tengah running ni, kita punya dana. Nampak jelas tak saya punya ni? Semua bagi tahu jap, nampak jelas tak kita punya screen? Okey. Semua teruskan tap-tap bagi jadi 10 juta like. Okey, saya bagi tanggungjawab ni kepada semua. Saya punya tanggungjawab bercakap, tapi hampa punya tanggungjawab tap sampailah 10 juta like. Kita capai sama-sama. Okey, setuju?
komen setuju. Tap skrin laju-laju. Okey, so sekarang ni apa yang hampa tengok dekat sini, ini adalah bahagian dana. Ini dana rakyat Malaysia. Ini dana rakyat Malaysia di mana kita buat secara transparent. Tapi sebelum saya fokus kat sini, saya nak bercakap dulu the whole system. Tadi saya cakap apa? Kita punya petani tidak ada data. Ladang-ladang dekat Malaysia ni tidak ada data. Bila tak ada data, susah kita nak merancang. Betul tak? So kita buat apa? Kita himpunkan balik data seluruh Malaysia. So, masa peringkat awal hari tu, hari pertama saya lancarkan, kita ada 1090. Tadi 1089 kan? Ni 1090, ada ladang baru yang baru register. Ini 1090 ladang. Setiap ladang ni saiz berbeza. Ada sampai 200 ekar, 100 ekar, 50 ekar. Banyak gila ekar-ekar ni. Jadi kalau kita tengok, okey, ni seluruh Malaysia ada 104 tanaman. Ini jenis tanaman. Kemudian 19 jenis ternakan. Okey, so kita nak tengok setiap negeri. Contohlah kita tengok Selangor. Kita tengok Selangor, jadi dekat Selangor ada 163 ladang. So kalau kita klik dekat sini, kita boleh tengok semua ladang. Ini senarai ladang dekat Selangor. Jadi dekat sini kita boleh tengok 2.9 ekar, 1 ekar, 1.5, 4 ekar. Okey, ini semua ladang-ladang dekat Selangor. Hampa tahu ke Selangor ada banyak ladang? Saya pun tak tahu. Jadi ini first time saya pun tahu. Nampak? Ramai gila ni. 15 ekar, 13.5 ekar. Okey, kenapa kita himpunkan semua ladang-ladang ni dalam negeri Selangor ni? Okey, ni saya cakap negeri Selangor. Hampa boleh check negeri masing-masing. Okey, so sekarang ni kita tengok satu contoh lah. Kita tengok Azli Farmer dekat sini. Azli Farmer bahagian pertanian. Okey, dia ni bertani lah. Jadi keluasan ladang dia 13.5 ekar. Tahun bermula 2013, jumlah pekerja dia 5. Kemudian lokasi dia Sabak Benam. Sabak Benam. Kemudian peladang dia nama Azli. Okey, kita tengok apa yang dia tanam. Dia ada ubi kayu, serai dan ada lagi yang dia tak senaraikan lagi ni. Okey, data ni sedang dikumpul. Okey, so kita tengok lagi apa lagi yang ada. Contoh perniagaan SIS7. Ni dia punya gambar ladang dia. Lepas tu 6 ekar Kuala Selangor, dekat Kuala Selangor. Jadi kalau kita tengok apa yang dia tanam, kacang panjang, timun, terung mini, cili kulai, peria katak, peria besar. Oh, semua benda ni saya tak pernah makan. Saya pun tak tahu wujud. Okey, jadi kita tengok dekat sini, ini senarai ladang. Senarai ladang. Kemudian kita naik atas. Kita naik atas, kita nak tengok bahagian tanaman. Okey, ni adalah 49 tanaman dekat Selangor. Apa yang ditanam. So, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh tengok. Ada bendi, kangkung, bayam, cili api kampung, peria katak. Okey. Terung, banyak ni. Ini semua hasil di Selangor. Lepas tu boleh tengok pula stok. Kita buat macam kilang ni, ada stok pula tu. 20,000 kilogram ni, 124,000 kilogram pisang tanduk. So, hampa boleh tengok stok yang ada dekat Selangor. Ini Selangor. Nampak? Macam-macam. Jadi bayangkan semua ni, kalau kita tak tahu, itu yang kita duk import daripada luar. Betul tak? Setuju tak? Komen setuju. Oh, skrin tak nampak. Jauh sangat. Mereka tak nampak. Kesian mereka. Hampa pun tak bersuara. Nah. Okey, nampak tak? Oh, sorry lah. Saya punya cameraman first time pegang iPhone. Okey, jadi dekat sini nampak? Hampa boleh tengok senarai hasil ladang dekat Selangor. Okey, kalau kita tengok dekat sini boleh nampak dia punya stok berapa yang ada dekat dalam Selangor. Setiap ni peria katak ada 24,000. Siapa yang suka makan, ni hampa punya stok. Ini dekat Selangor saja ni. Jadi bila hampa tak tahu benda ni ada dekat Selangor, ladang-ladang kita, apa yang jadi? Apa yang jadi bila hampa tak tahu? So sebab tu hampa duk import daripada luar. Hampa tak tahu dalam Selangor tu ada benda yang hampa import tu. Betul tak? Setuju tak semua? Komen. Setuju tak bila kita tak tahu apa benda yang kita tanam? So that's why kita pergi import benda yang dah sedia ada dalam kita punya tempat.
Bila kita dah import benda tu, apa pula yang berlaku dekat kita punya ladang ni? Sebab itulah mereka marah. Apa yang mereka ada ni tak boleh jual. Sebab terlalu banyak import. Betul tak? Siapa dekat sini pergi dekat kedai nak beli ni? Lepas tu dia tulis kat situ import. Kan? Saya sendiri pun tak pernah beli barang. Tapi gambar tu merata-rata. Semua orang cakap, banyaknya barang import. Okey? Kan? Setuju? Banyaknya barang import. Okey, sekarang ni kita tengok pula. Okey, tunjuk dekat lagi. Okey, hampa nak tengok negeri apa? Komen. Nak tengok negeri apa? Kita tengok Johor lah. Johor ni memang sakan lah dia punya ladang dia. Kita tengok Johor. Okey, dekat Johor ada 138 ladang. Tapi sekejap, tu 52 ekar. Dia tanam apa ni? Dia tanam kacang panjang, timun, labu air, peria, limau nipis, serai. Nampak tak? Banyaknya kita punya hasil ladang tau. Lepas tu, kita tengok lagi. Ni Abang Ijan. Dia tanam timun, 2.5 ekar. Lepas tu kita tengok lagi, ni 21 ekar. Ni abang kita ni, nama Ahmad Saleh. Jadi dia tanam apa? Kelapa tua, lada hitam dan lada putih. Ni mahal ni lada ni. Kopi Liberica. Okey. Jadi banyak tak? So, hampa terkejut tak bila tengok betapa banyaknya ladang dalam negeri hampa masing-masing? Komen Sat, laju-laju. Hampa terkejut tak? Tengok betapa ladang ni ada dalam negeri hampa sendiri. Kan, terkejut. Kita tak tahu pun, rupanya dekat negeri aku ni ada banyaknya ladang. Macam-macam tanaman, macam-macam ternakan. Okey? So, jadi bila kita tengok data tadi, saya nak tanya hampa. Hampa rasa kita dah buat benda yang betul tak? Komen laju-laju. Hampa rasa kita dah buat benda yang betul tak? Kumpul data dulu. Okey? Baru kita boleh merancang. Komen laju-laju. Betul tak apa yang kita buat sekarang ni? Untuk pengetahuan hampa, live kita pada malam ni bukan hampa sahaja tengok, tapi ada pihak-pihak yang memerhati tu pun tengah tengok kita punya live. Sebab ramai orang tak expect benda ni. Memang sembang lah Mamat ni. Kita nak tunjuk lagi ni. Selagi hampa tengok lagi. Sama ada sembang ataupun benda ni kita buat barang jadilah ni. Okay? Kita nak buat sampai jadi. Okey, tadi tentang data. So, bila hampa dah tengok data, saya nak bagi tahu, barulah kita boleh merancang. Jadi, macam mana kita nak merancang? Okey, sebelum saya nak pergi kepada yang seterusnya, saya tengok dulu. Kita ada 11 juta like. 11 juta like, kita bagi jadi 13 juta like. Baru kita masuk ke topik yang seterusnya. Okey, 13 juta like, kita pergi ke topik seterusnya. So, tap screen, laju-laju. Tap like laju-laju bagi kita punya view ni naik. Okey, kejap. Saya punya live terputus. Terputus tak live? Okey tak? Okey. Wife saya ni. Sayang, jangan buka lah. Abang tengah tengok. Saya tengok abang cukup lah. Dia tengok kat phone pula. Okey. Okey, so faham Okey, kenapa saya suruh hampa tap screen like laju-laju supaya FYP. Bila FYP, ramai orang boleh tengok sama-sama. Apa yang saya cakap ni, kita buat benda ni bukan kita nak buat, sebahagian je yang buat. Tak boleh. Kita buat sama-sama. Okey, jadi kita kena pengaruh lebih ramai orang untuk buat sama-sama. Sebab ni untuk hampa semua. Bukan untuk siapa-siapa. Tak ada wujud siapa-siapa yang berkepentingan dekat sini. Sebab itulah saya buat transparent. Sebab itulah saya buat terbuka supaya hampa semua boleh tengok dan boleh jaga dan boleh buat keputusan bersama. Ini untuk kita semua, bukan untuk siapa-siapa. Okey? Jadi please, selama mana hampa nak mengecam apa semua ni? Lah kali hampa juga beli barang, duit tak cukup, kan? Jadi kita semua rasa benda yang sama. So, kena buat sama-sama. Okey, so sekarang ni dah 12.2 juta like. Saya nak minum sekejap. So, siapa yang menonton kita punya live ni, jangan tinggal. Apa? Saya tak. Tak apa. Siapa yang menonton,
hampa stay sampai habis sebab kita ada topik-topik yang seterusnya. Okey, so saya nak minum sekejap. So abang boleh go tour lagi sekali, tunjuk muka-muka handsome-handsome ni. Sayang, hai. Okey, so tunjuk balik dekat saya. Jadi saya nak cerita satu benda sebelum. Okey, ni topik yang seterusnya ni. Ini topik yang seterusnya. Tadi saya bercakap tentang apa? Data. Bila ada data baru kita boleh merancang. Tapi kita nak merancang apa kan? Apa yang kita nak rancang? Sebelum kita nak bercakap tentang rancang, tadi yang data tu tentang apa? Data tu tentang supply. Okey? So faham kan? Supply. Apa yang kita cakap tadi adalah data supply. Tapi data supply semata-mata dia akan gagal. Dia kena ada supply and demand. Betul tak? Siapa tahu? Bila hang nak supply, hang kena ada demand. Barulah wujud kerjasama, barulah wujud ekosistem. Hang kena ada data supply, hang kena ada data demand. Okey? Setuju? Hampa komen laju-laju dekat situ, tulis supply and demand. Supply and demand. Komen laju-laju, saya nak tengok laju-laju. Kejap selagi saya tak tengok, saya tak sambung. Okey. Okey, Cun. Depa senang je buat kerja, SND terus. Okey. Jadi, yang kita tunjuk tadi adalah data supply. Adakah kita tak ambil kira pula tentang data demand? Demand tu kita dah bina sejak bertahun-tahun yang lepas. Ini yang hampa tak perasan. Siapa dekat sini tahu kita ada food delivery? Siapa dekat sini tahu kita ada food delivery? Misi delivery. Kalau hampa buka dekat app tu, hampa boleh tengok kita ada misi delivery. Kita ada food delivery. Okey, hampa rasa kita bangunkan food delivery tu, kalau hampa tengok memang tak betul-betul sempurna lagi. Ada kelemahan kat sana, dekat sini. Sebab apa? Pertama, sebab saya program seorang-seorang. Saya tak ada tim untuk bahagian programming ni. Saya program seorang-seorang. Hampa tahu tak, nak membangunkan app macam Foodpanda ke Grab ke apa sahaja yang hampa tengok dekat luar sana, tim ramai, betul tak? Tim ramai. Ada yang buat bahagian front end sahaja, back end sahaja, server, semua benda ni terlalu ramai. Sebab tu mereka punya HQ besar, ramai mereka punya staff-staff. Betul tak? Setuju tak? Hampa pernah tengok kan? Tapi misi tu saya program seorang-seorang. Jadi hampa kena faham, bukan saya biarkan kelemahan tu, tetapi saya kena lihat semua benda. Saya kena naikkan sini sikit, sini sikit, sini sikit sebab saya buat kerja seorang-seorang. Programming sahaja saya buat kerja seorang-seorang. Tapi tim saya ramai. Tim saya ni buat apa? Mereka ni lah yang cover kelemahan sana sini apa semua. Mereka yang cover secara manual. Sebab mereka jaga kawasan masing-masing. So, saya back balik. Okey, ada yang tanya, kenapa tak buat satu-satu? Kita memang buat satu-satu. Tapi kena faham, kenapa satu-satu tak buat sampai berjaya terus? No, kalau kita buat nak berjaya terus, ambil masa yang lama. Sebab apa? Saya punya plan bukan untuk food delivery. Bukan saya nak lawan Panda, bukan nak lawan Grab. Saya boleh sebut tau, nama-nama ni dalam live. Dulu, ramai cakap, jangan sebut nanti kena saman lah apa semua. Saya bukan nak lawan mereka. Mereka yang kena lawan saya nanti. Okey? Jadi kita buat benda ni bukan nak lawan Grab ataupun Panda. Okey, Lalamove ke apa semua ni. Kita buat sebab saya nak pegang demand. Saya nak pegang peniaga-peniaga dalam setiap kawasan seluruh Malaysia. Okey, hampa dengar betul-betul. Saya buat benda ni sebab food delivery ni dia memegang semua peniaga-peniaga kedai makan. Betul, setuju, komen setuju. Okey, dia pegang peniaga-peniaga. Artinya hang dah pegang separuh ekonomi dalam kawasan masing-masing. Ekonomi dalam kawasan hang tu kita dah pegang separuh. Okey, itu adalah
penggerak ekonomi dalam kawasan masing-masing. Jadi bila kita ada peniaga-peniaga ni, kenapa? Hampa tahu tak, food delivery yang kita bangunkan ni, peniaga guna percuma. Siapa dekat sini tak tahu yang ni? Kalau hampa guna Panda, guna Grab, peniaga-peniaga yang jual makanan dekat dalam app depa ni kena bayar sampai 30% ke atas. Setiap makanan hang tu, hang kena bayar 30% lebih ke atas. Tapi ramai tak tahu yang ni. Sebab itulah harga dekat dalam app mahal. Betul. Harga dalam app tu mahal. Jadi kalau hang makan kat kedai, harga kedai. Beli dekat app, harga mahal. Sampai berpuluh kali ganda. Tak adalah berpuluh kali ganda, berkali ganda je lah. Okay, sebab peniaga dia tak akan naikkan 30% sahaja. Dia akan naik sampai 50% ke atas sehingga 60%. Baru dia dapat untung yang sepatutnya. Sebab dia nak kena bayar lagi Grab, Panda apa semua ni. Okey, itu realiti. Tetapi dekat misi, kita tak ambil apa-apa. Kita tak charge kepada peniaga. Peniaga pening kepala. Siapa dekat sini peniaga? Komen jap. Siapa dekat sini peniaga? Mesti yang pening kepala. Kenapa misi buat percuma pula? Gila Mamat ni, kaya ke? Okey, mesti yang bertanya ramai-ramai. Kenapa kita tak ambil untung daripada makanan-makanan ni? Dahlah kita buat program percuma pula. Bagi free je. Tak ada bayar yuran, tak ada bayar langsung kepada kita walaupun 1 sen. Jadi, kenapa kita buat free? Apa tak tertanya-tanya ke? Dulu bila saya cakap benda ni free, ramai kata macam-macam, tak boleh pergi jauh lah, tak boleh pergi jauh lah. Saya bukan nak buat food delivery. Kalau saya buat food delivery semata-mata sebab ini nak buat bisnes, saya tak boleh jalan terus. So banyak benda yang saya standby lebih awal dari sudut kewangan apa semua untuk buat benda ni bagi free je. Jadi sekarang ni bila mereka pakai percuma, sebab tu ramai beralih menggunakan misi. Jadi bila mereka berpindah ke misi, mereka boleh jual harga kedai. So kita dah pegang peniaga-peniaga dalam setiap kawasan. Okey, hari-hari peningkatan order tu berlaku secara drastik dekat misi. Okey, so bila kita dah ada peniaga, ini adalah demand. Mereka lah yang akan menjadi pembeli utama secara besar. Untuk nanti kita nak bawa supply tau daripada ladang ni pergi kepada hub. So kita dah ada pembeli-pembeli kita. Semua peniaga-peniaga just order pakai app sahaja. Barang sampai dekat depan kedai, dia dapat barang harga yang paling murah, tak ada dekat mana-mana tempat yang lain. Okay, so kita dah ada demand. So faham tak macam mana kita bina demand? Kita bina melalui food delivery. Okay, so jelas. Jadi memang ada kawasan yang sendu, yang kurang order, no problem, jangan risau. Sebab kita naik sama-sama. Sebab apa yang kita bakal buat misi farm ni, semua kawasan akan naik gila-gila food delivery. Sebab semua orang dah mula faham apa yang kita bina. Jadi rider dapat profit 100%, vendor dapat profit 100%, setiap pembeli dapat harga asal kedai. Jadi apa lagi yang kita nak? Kena buat sampai jadi sahaja. So, saya nak tunjuk. Sekarang ni kita tengok balik dekat sistem. Okey, pastikan nampak dekat skrin. Sekejap, mana saya punya mouse ni? Hei, waktu ni dia habis bateri. Sekejap Okey. Jadi, tadi kita ada demand. Kita dah bina ekosistem food delivery untuk membentuk demand. Tapi tak cukup. Apa lagi kita buat? Jadi dekat sini kalau anda tengok, dekat sini ada 2,552 vote. Apa ni vote? Ini adalah vote rakyat dekat... Sekejap Saya ada bateri ni. Mana bateri? Okey, nak minta tolong somebody jap, tolong tukar mouse. Tolong tukar jap. Nah. Okey, sekejap lagi saya akan sambung balik dekat skrin. Okey, sekarang apa tengok dekat sini 2,552 vote. Apa ni vote? Vote ni di mana kita vote. Okey. Sekejap undur dulu. Okey, dah boleh. Tengok. Sini. Thank you. Okey, Cun. Terima kasih. Okey, kalau hampa tengok dekat sini vote. Okey. Apa ni vote? Kalau hampa tengok dekat sini vote senarai hub. Anda ingin hub ladang, okey nampak tak?
Kena depan sikit. Okey. Lagi. Depan lagi. Okey. Boleh baca dah. Okey. Jadi senarai hub. Anda ingin hub ladang dibuka di kawasan anda. Jadi sila login dan vote kawasan masing-masing. Nampak? Jumlah ni dia tengah berubah. Apa semua ni. Jadi, bila hampa tekan dekat sini untuk vote. Sebab Pasir Gudang, Batu Pahat, hampa boleh pilih nak buka hub ni dekat mana. Hub apa? Hub yang akan jadi pusat untuk membeli hasil ladang. Kita nak bangunkan di mana? Di Pasir Gudang ke, Batu Pahat ke, Johor Bahru ke, Kulai ke. Jadi hampa yang tentukan. Okey, hampa punya vote menandakan hampa demand benda tu. Hampa nak benda tu. Kenapa saya buat macam ni? Saya nak hampa setiap kawasan bekerjasama. Bekerjasama bagi tahu dalam grup komuniti masing-masing. Lagi lepas habis live, hampa pastikan bagi tahu post benda ni dekat dalam grup masing-masing, grup komuniti. Dekat Facebook, dekat semua platform, bagi tahu, vote, tolong vote untuk siapa yang nak hub dibuka dalam kawasan masing-masing. Okey, hampa just tekan je. Contoh, hampa nak vote Pasir Gudang. So tekanlah Pasir Gudang. Okey, bila hampa tekan je Pasir Gudang, nampak, terima kasih, seterusnya bagi tahu dekat komuniti kawasan masing-masing untuk sama-sama vote. So, kita ada 435 vote dekat apa ni. Ni kenapa berubah? Sebab mereka berpindah. Ada yang duk test vote ni. Okey, so seterusnya, ini vote. Tujuan vote ni kita nak bina demand. So, kita ada data supply dan kita ada data demand. Okey, so faham kan? Okey, tadi saya tunjuk tanaman. Kita juga ada ternakan. Okey, ternakan dalam ni Johor. Ikan keli ada, ayam kampung kacuk, biri-biri, kambing, ayam kampung asli. Okey, ni apa yang ditanam. So, ni pun tak habis disenaraikan lagi. Okey, seterusnya. Jadi kalau hampa tengok dekat sini, ada 29,000 yang terkumpul daripada berapa jam yang lepas. 1 jam yang lepas. Okey, apa benda ni? Dana. Inilah benda yang saya nak ajak kita buat sama-sama. Okey, benda ni kita je yang boleh buat. Even kerajaan sendiri pun tak mampu buat. Bukan tak mampu buat, sebab terlalu banyak yang perlu dijaga. Orang tu lah, orang ni lah, orang yang berniaga sana sini, yang duduk kat tengah ni, yang menjadi punca dalam ekonomi ni, yang menaikkan harga. So, kepala banyak sangat ni, tu yang buatkan tak mampu nak dikontrol. Jadi, apa yang kita cuba buat? Saya nak bagi tahu kepada semua, apa yang kita sedang buat ni. Apa yang kita sedang buat, kita bukan nak duduk dalam pasaran yang sama. Kita nak berpindah ke pasaran baru. Ini orang panggil Red Ocean. Red Ocean kita nak pindah kepada Blue Ocean. Kita membuka Blue Ocean baru. Kita tak nak duduk dalam Red Ocean di mana semua orang dah duduk kat sini. Dah serabut dah ekonomi dekat sini. So kita reset, bina baru. Tapi yang ni kita tak tinggal. Yang ni tak jatuh. Dia terus berjalan. Cuma sementara dia berjalan, kita jalankan yang ni. Kita pastikan kita punya peladang, penternak apa semua ni ada market baru. So tak adalah mereka nak buang-buang apa lagi. Mereka punya hasil, okey? So, semua setuju? Saya punya line okey ke? Okey. Masih jalan? Okey. So, semua dah tahu kan Blue Ocean? Jadi, bila saya cakap tentang Blue Ocean ni, ini yang membuatkan ada beberapa pihak yang rasa tergugat. Sebab, kita nak pindahkan kita semua ni. Rakyat semua. Sebab, mungkin sekarang ni belum ramai. Kita dekat sini belum ramai. Tapi, the moment kita bermula, benda ni akan jadi besar. Bila jadi besar, semakin ramai orang tahu dan semakin ramai orang nak berpindah ke sini. So, apa yang kita akan buat? Kita nak bangunkan hub. Okay? So, saya nak tunjuk tentang yang sini. Okay, mari tengok. Okay, kita ada banyak ladang. Jadi, contohlah ladang setiap negeri tu banyak. Okay? Banyak ladang-ladang dalam satu negeri. Jadi, kita nak ladang-ladang kita ni supply kepada rakyat terus. Dia tak lalu pemborong-pemborong peraih-peraih yang di tengah ni yang naikkan harga naik. Kita nak potong semua yang di tengah ni, kita nak connectkan daripada ladang terus kepada end user. Siapa setuju? Siapa nak benda ni? Lagi sekali saya ulang soalan dia, siapa nak beli dari ladang? Okey, siapa nak daripada ladang terus hasil tanaman ternakan tu kita jual terus kepada end user, kepada peniaga-peniaga.
Siapa nak? Komen laju-laju nak. Kita akan cantas yang tengah ni. Sebab tu ramai yang tengah-tengah ni rasa takut, rasa tergugat. Apa yang kita buat ni bakal menggugat mereka punya ekonomi. Okey, so semua nak kan? Semua nak kan? Tap skrin laju-laju bagi jadi 17 juta like pula sekarang. Okey, tap skrin laju-laju. So, kita akan ada banyak ladang. Okey, ini contoh. Ada ratusan ladang dalam satu negeri. So, setiap ladang ni, dia akan supply kepada hub. Hub ni adalah, dia macam pasar raya kecil untuk pusat pengumpulan semua hasil. Ada cili, bendi, terung apa semua ni, ayam, ikan apa semua. Ini akan terkumpul dekat hub. Okay, bila terkumpul dekat hub, so dekat hub ni lah akan distribute kepada end user, kepada peniaga-peniaga. Kita buka hub. Okay, so faham kan? Tapi hub ni besar mana? Besar dia macam 2 lot kedai je. Macam 2 lot kedai, so akan ada showroom ke, okay, chiller ke, ataupun tempat, sebab dia tak akan berhenti lama. Sebab kita dah ada demand. Kita akan ada barang-barang dalam kedai ni, dalam hub ni, berdasarkan demand. Orang tu nak berapa, orang ni nak berapa, so kita dah ada data. Sebab semua pakai digital dah sekarang ni. Mudah, betul tak? So kalau hampa nak order pun, hampa just order dekat sini, so kita dah tahu. Oh, semua order detail untuk hantar esok, kita dah tahu detail. Okay, so kita akan bina hub setiap kawasan. Jadi kawasan macam mana? Kita bukan buka satu daerah, satu hub. Tak. Kita buka setiap kawasan, kawasan kecil, contoh Puncak Alam. Siapa dekat sini orang Puncak Alam? Komen, saya Puncak Alam. Mesti hampa tak tahu saya duduk Puncak Alam. Okey. Contoh Puncak Alam ada satu hub. Saujana ada satu hub. Meru ada satu hub. Kapar ada satu hub. So ada hub dalam setiap kawasan. Okey, jadi ladang ni dia akan bawa hasil ladang tu kepada hub 3, hub 2, hub 1. So dia akan distribute dia punya hasil ladang kepada semua hub dalam negeri tu. So maknanya mereka tanam dan mereka jual sekelip mata. Lepas tu mereka boleh terus sambung tanam yang baru. Siapa setuju yang tu? Siapa dekat sini petani, peladang? Siapa rasa benda ni, oh bagus juga ni. Aku just kerja tanam je lah. Tanam dan hantar. Tanam, hantar. Settle. Lepas tu tanam baru lagi. Siapa dekat sini? Okey, bagus tak? Jadi, so hub yang kita bangunkan ni bukan hub yang contoh hang ambil je barang, hang ambil je daripada pertanian apa semua ni, hang ambil. No, bukan macam tu. Kita ambil berdasarkan demand. So setiap kawasan, contoh kawasan hub 1 ni, kita dah tahu dah demand, kita dah tahu dah peniaga dekat situ pakai berapa banyak cili, pakai berapa banyak terung, timun, ayam. Kita dah tahu semua benda tu sebab sekarang ni zaman data, digital. Kita tahu kita punya demand macam mana. Habis dah. Okey, kalau ada je, decline. Okey, so semua jelas tak apa yang saya cakap tadi? Kejap kita tunggu bagi habis slide. Okey, don't worry. Yang lag tadi tu saya tak buat apa pun. Saya santai-santai je, tak ada cakap apa pun. Okay. Tadi ada call. Okey, semua? Okey tak? Masih lag tak? Okey, kita ada problem. Itulah saya cakap. Benda macam ni mesti akan diganggu. Jadi, dah okey ya? Jadi, kita ada hub 1, hub 2, hub 3. Okey, hub-hub ni, kita akan bawa masuk hasil ladang ni berdasarkan permintaan sahaja. So, tak ada pembaziran. Kita selesaikan hasil ladang ni mengikut demand. So, semua setuju? Semua faham tak cara ni macam mana? Maknanya kita merancang. Itu yang saya cakap tadi. Bila kita ada data, baru kita merancang. Hari ni, data tak jelas. So, nak rancang apa? Itu yang jadi hang buat hang, aku buat aku. Itu yang jadi dekat kita punya ekonomi semua. Kan? Faham kan? So, harga macam mana pula? So, bila kita nak ambil hasil ladang, kita bukan dia datang letak dekat hub, lepas tu kita jual, baru dia dapat duit. Tak.
Siapa setuju dekat sini? Siapa petani? Petani, betul tak? Hampa semua suka kalau bayar cash cepat. Hampa suka tak dapat duit tu cepat? Hampa dah tanam, hampa tolak kepada hab, hampa dapat duit tu cepat. Siapa suka dekat sini? Komen suka. Setuju tak? Ini kita tanya kepada petani. Tapi hampa semua setuju tak benda ni? Sebab petani dia nak kena fokus je. Dia nak kena guna duit untuk rolling balik dia punya ladang. Tanam baru pula. Kan? Suka kan? Okey? Suka. Jadi bila kita dah ada benda ni, so macam mana kita beli, bayar cash apa semua ni? So kita akan buat pembelian menggunakan dana yang saya tunjuk tadi. Yang saya tunjuk, kita kumpul dana tu. So kita akan fokus sasaran kita 20 juta. So 20 juta ni kita kumpul, kemudian dengan 20 juta kita akan beli. Tak adalah kita terus belanja 20 juta. Kita akan belanja sikit-sikit. Contoh 100 ribu, beli hasil ladang ada berapa jenis, 100 ribu. So, bila kita jual dekat hub, kita dapat balik 100 ribu, betul tak? Dapat balik duit tu. Setuju tak benda ni? Bila kita guna je 100 ribu, kita dapat balik 100 ribu. Betul tak? Komen setuju. Dapat tak? Kan? Okey? Bila kita beli, kita jual, dapat balik duit 100 ribu. Tapi bila kita jual, kita tak adalah jual harga sebiji sama macam kita beli daripada ladang. Sebab apa? Kita kena pastikan kos tu boleh tanggung pekerja. Kita punya manager dalam hub tu. Dalam hub ni kena ada satu manager dan mungkin 3 orang staff untuk buat kerja. Packing apa semua ni, sorting apa semua ni, kena ada orang yang buat kerja. Lepas tu maintenance, sewa apa semua ni. So, mungkin kita beli daripada ladang. Ini saya bagi contoh, bukannya sebetulnya. Saya bagi contoh, kalau kita beli sekilo RM5 daripada ladang tu, benda yang kita beli tu, RM5 sekilo. Jadi mungkin kita jual dekat kita punya hub RM7. Kita up RM2 untuk jaga kos sahaja. Jaga maintenance. So, bila ada profit lebih dekat situ, itu yang saya akan sentuh tentang mata wang baru kejap lagi. Okey, pastikan siapa yang join kita punya live ni mesti yang pernah dengar tentang mata wang baru. Okey, benda ni possible ke macam mana ke, mesti yang pernah dengar kan. Lagi saya akan cerita. Okey, ingatkan saya nak cakap tentang benda ni. Okey. Siapa dekat sini ada soalan? Komen dulu soalan, saya nak dengar soalan. Jadi dekat sini apa boleh tengok hub. Jadi hub ni akan hantar kepada vendor. Okey, kita dah ada demand daripada vendor, kita akan hantar kepada kedai-kedai runcit, kemudian kepada pasar-pasar, kepada end user, customer. Jadi setiap hub kita ni dah ada demand. Okey, faham kan? Okey, so seterusnya kita nak tunjuk bahagian sini. So sekarang ni apa tengok 31,745. Ini saya baru buka tadi, tapi ramai yang dah mula tak sabar nak funding benda ni. Jadi, benda ni sama juga macam mana kita tolong mana-mana baby. Hari tu kan kita tolong baby Nail, baby Atif sampai 9 juta. 9 juta untuk baby Nail dan 9 juta untuk baby Atif. Jadi bila kita tolong, siapa dekat sini yang terlibat dalam sumbangan? Komen jap, saya terlibat. Komen je. Ini bukan nak masing-masing supaya riak, tak. Just komen je, saya terlibat. Komen laju-laju. Okey. Bila hampa terlibat, adakah hampa harapkan return? Adakah hampa harap hampa dapat sesuatu? Okey. Hampa buat bukan sebab hampa mengharapkan sesuatu. Sebab hampa nak selamatkan baby Nail, hampa nak selamatkan baby Atif, hampa buat seikhlas hati hampa. Itu yang hampa buat. Jadi hampa tak expect apa-apa. Sama juga crowdfunding dekat sini. Hampa punya sasaran, hampa tak expect apa-apa nak jadi kaya ke, nak jadi apa-apa, hampa tak expect. Tapi hampa buat benda ni, hampa funding benda ni sebab hampa dah nampak kan kita punya plan semua tadi. A to Z saya cerita plan tu. Hampa nampak dan hampa funding sebab hampa nak benda ni berjaya. Hampa nak kita buka pasaran baru dan kita yang kawal harga mulai sekarang. Siapa setuju? Komen setuju. Jelas tak? Sasaran kita dekat sini adalah untuk bersama-sama buat benda ni secara transparent. Setiap sen, hampa boleh tengok saya dekat sini sebagai orang jaga amanah sahaja.
Orang jaga amanah supaya saya boleh pastikan tak ada siapa pun yang boleh tarik walaupun 1 sen daripada sini. Sebab tu saya buat transparent. Hampa boleh tengok transaksi, hampa boleh tengok resit transaksi, semua hampa boleh tengok dekat sini. Lepas tu apa sahaja keputusan yang saya akan buat nanti, hampa yang menentukan, hampa yang buat keputusan. So benda ni secara terbuka. Bukan kita buat belakang-belakang, kita pun tak tahu berapa jumlah terkumpul, akhirnya berlaku penyelewengan. Jadi, siapa yang mengecam kata, oh nanti ni pam-pam duit, lepas tu hilang. Muka macam ni nak hilang, nak pergi mana? Semua orang kenal. Nak lari kat mana lagi? Okey, ini bukan tentang kepentingan masing-masing. Ini untuk semua. Kita buat sama-sama, kita jaga sama-sama. Okey? So, siapa yang kecam tu, faham tak? Benda ni transparent. Kalau hang nak tolong audit pun lagi bagus. Tolong cover saya punya kos untuk audit. Audit pun bukan sikit tau. Audit tu besar kos dia. Okey? Jadi, semua benda dekat sini terbuka. Okey, saya nak bagi tahu dekat sini apa yang ada dekat sini. Jadi kita pergi dekat bahagian transaksi. Dekat sini apa boleh tengok semua orang yang menyumbang. Okey, dekat sini saya cakap apa? Setiap penyumbang dihadiah. Tengok ada orang je, tengok tu. Ada lagi. Ni memang saja ni nak tunjuk muka masing-masing ni. Okey. Jadi kalau apa tengok dekat sini, setiap penyumbang dihadiahkan misi koin. Okey. Okey, tajrid pula. Abang long kita dah lengah. Okey, so kita bagi tajrid pula, pegang kamera. Okey, terima kasih Abang Long. Tunjuk sikit muka Abang Long. Tunjuk. Tu dia. Oh. Kesian dia. Okey, minum. Okey, so sekarang ni saya nak cerita apa benda dekat sini. Okey, dekat sikit, mai rapat. Bagi nampak. Okey. Setiap penyumbang depa semua ni dihadiahkan misi koin yang mana nilai dia akan bersandar pada reserve ringgit ekonomi baru misi farm. Okey, lagi saya akan cerita ni apa reserve ringgit. Mestilah bila kita nak membangunkan mata wang, nak bangunkan koin macam ni, hang kena sandarkan nilai dia kepada sesuatu, kepada emas ke, kepada pelaburan ke, kepada apa sahaja. Jadi kita akan bersandar kepada kita punya ekonomi sendiri, kepada misi farm, reserve ringgit misi farm. Lagi saya akan cerita tentang reserve ringgit. So kita sambung balik tentang dekat sini. So kalau laju apa ni? Sabarlah, tengoklah live dulu. Okey. Jadi tengok tu. Ni Kak Sally ni. Okey. Jadi bila apa? Relax lah. Saya nak tunjuk dulu ni. Kejap, relax. Okey. Okey, kalau apa tengok dekat sini ada coin. Dan coin kita pun cantik ni. Okey, ni coin. Dia dapat 0.150. Dan coin ni percuma. Jangan hampa expect ini adalah sebuah pelaburan. Sebab ni bukan pelaburan. Ini adalah satu misi yang gila. Satu misi untuk turunkan harga barang. Kita nak bangunkan ekosistem baru. Jadi koin ni adalah hadiah. Koin ni adalah hadiah kepada semua penyumbang untuk masing-masing pegang. Okey, jadi hampa akan ada rekod bahawa hampa memiliki 0.030 coin, 0.050 coin. Okey, masing-masing akan ada coin masing-masing. Okey, tentang coin ni macam mana? Okey, kenapa saya bagi coin ni percuma? Dan untuk pengetahuan hampa semua, coin ni dia zero, tak ada nilai. Okey, terkejut tak? Tak ada nilai pula, bagi free patut lah. Tak ada nilai, macam bagi duit 1 sen je. Siapa dekat sini rasa macam tu? Bila hampa menyumbang ni, coin ni tak ada nilai. Okey, zero, kosong, tak ada nilai. So hampa pegang coin yang tak ada nilai pun, kosong. Jadi saya nak tanya hampa semua, hampa rasa berbaloi ke hampa pegang coin yang kosong, tak ada nilai ni? So siapa yang kecam-kecam saya tentang mata wang ni, saya nak tanya hampa, sebab mesti hampa berfikiran lebih jauh. Adakah hampa nak pegang koin yang bernilai kosong, tak ada nilai pun? Walaupun hampa pegang sampai 30 koin ke, tapi tak ada nilai, kosong.
Jadi, hampa nak kata saya ni salah di sisi mana? Atau apa hampa nak kata saya salah? Yang saya kata mata wang baru ni apa semua, hampa nak curi di mana? Sebab kosong, tak ada nilai. Even yang ni saya hadiahkan kepada hampa semua. Hampa tak menyumbang untuk dapatkan koin. Tapi hampa menyumbang untuk buat misi gila ni. Tapi koin tu saya bagi percuma. Okey, so saya nak cerita kenapa saya bagi percuma, kenapa koin ni sangat bernilai, sangat berharga. Siapa yang pegang koin ni sangat berharga. Tapi jangan berniat hampa menyumbang nak dapatkan koin. Niatlah untuk kita ni pegang pasaran. Niatlah untuk kita buat benda ni supaya benefit kepada semua orang. Hampa tahu tak, ramai orang tak mampu beli sayur. Dah lama tak makan sayur sebab sayur mahal. Dah lama tak makan ayam sebab ayam mahal. Dah lama tak makan ikan sebab ikan mahal. Akhirnya makan Maggi, telur, itu pun kerat dua, makan satu family. Hampa tahu ke benda ni? Jadi siapalah yang mengecam-ngecam tu bercakap tentang oh ni scamming. Ini tentang hampa semua, tentang hang juga. Apa yang kita buat ni untuk hang juga. Entah-entah hang duk kecam-kecam ni, hang pun tak cukup makan. Jadi tak bolehlah, buatlah benda ni sama-sama. Siapa lagi nak buat perubahan kalau bukan hampa? Okey. Jadi bila hampa dah betulkan niat hampa dan hampa pun menyumbang, so saya nak bagi tahu kenapa saya bagi misi koin. Misi koin ni adalah persediaan. Persediaan untuk satu hari nanti koin ni akan ada nilai. Dan nilai dia sangat besar, sangat tinggi. Kalau hari ni hang tengok nilai mata wang ringgit dengan dolar, okey, contohlah $1 kali dengan 4.6 kot. Sekarang ni 4.7. Bila kali RM4.60 contohlah. $1 sama dengan RM4.60. Tapi kita punya satu koin nanti, dia tak ada limit. Dia akan terus naik sebab dia bersandarkan kepada ekonomi. Bukan bersandarkan kepada US ke apa semua benda yang dekat luar sana. Kita ni bebas. Kita bersandar kepada projek yang dimiliki oleh rakyat sendiri. Hampa punya ekonomi. Hampa yang memberikan nilai kepada koin tu. Jadi saya nak tanya setakat ni, hampa faham tak? Faham tak? Makin faham kan benda ni? Jadi koin ni, dia akan bersandarkan kepada reserve ringgit. Kita takkan rosakkan ringgit. Tapi ringgit akan mengukuh disebabkan apa yang kita akan buat ni. Bila petani-petani kita menghasilkan hasil ladang semakin besar, lepas tu kita punya ekonomi stabil, so tak ada dah nak import duit keluar apa semua ni, setuju tak kita punya ringgit pun akan mengukuh. Even nanti bila kita ladang kita ni dah semakin stabil, dah semakin besar, kita supply kepada negara kita sendiri dan akhirnya ada lebihan yang terlalu banyak, kita kembangkan untuk ekspor ke negara barat ke, ekspor ke negeri jiran ke apa semua. So kita dah mula jual beli dengan luar negara pula. Saya nak tanya hampa semua, hampa rasa benda ni baik untuk ringgit tak? Ataupun tidak baik? Komen jap laju-laju. Cuba komen laju-laju. Baik ke tak baik? Kalau tak baik, bagi tahu tengok apa yang tak baiknya. Okey, sebab hang tak bawa keluar duit hang. Bukannya duit ringgit kita pergi dekat luar pun, duduk dalam Malaysia sendiri, akan rolling dalam negara sendiri. Okey, akan berpusing dekat sini. Jadi, saya nak bercerita tadi tentang nilai koin. Koin ni dia akan semakin bernilai sebab apa? Tadi kan saya cakap, daripada ladang, kita ambil hasil tu letak dekat hub, kemudian kita akan jual pula kepada vendor, runcit, pasar, customer dan yang lain-lain. So, bila kita jual kepada end user ni, kita tak jual sebagaimana kita beli dekat ladang. Macam tadi saya cakap, kalau kita beli dekat ladang, hasil tu 1 kilo RM5, kita akan jual dekat sini lebih sikit supaya ada profit. Profit tu untuk running, untuk jaga maintenance hub dan juga bayar gaji pekerja yang akan jaga hub. So daripada benda ni, dia akan ada lebihan profit. Kita dah settle bayar pekerja apa semua, ada untung bersih. Okey, profit lebihan. Dan profit lebihan ni kita simpan di dalam tabung reserve ringgit. Dan reserve ringgit inilah yang memberi nilai kepada koin masing-masing. Okey, faham tak?
So ada lebihan profit, kita simpan dalam tabung reserve ringgit, kemudian inilah yang memberi nilai kepada coin yang hampa semua pegang masing-masing. Dan coin ni dia akan semakin meningkat nilai dia. Okey, saya dah limitkan jumlah coin ni sebanyak 100,000 sahaja. 100,000 coin sahaja yang bernilai sama dengan 20 juta donation. 20 juta ringgit donation, maka dilimitkan untuk 100,000 coin sahaja. Jadi selepas 100,000 coin, donation kita tutup dan kita akan berkembang dengan 20 juta ni supaya jadi 100 juta, jadi seterusnya. Okey. Jadi bila ada duit lebihan profit tu, kita simpan dalam reserve ringgit dan reserve ringgit ni akan memberi nilai kepada coin. Macam berbelit sikit, siapa dah faham? Siapa macam dah faham? Saya sebab tak minum air je ni. Siapa dah mula faham? Siapa dah mula faham? Apa komen? Lagi saya akan bagi tahu macam mana pula fasa seterusnya ni. Nanti coin ni bila dah ada nilai, satu coin mungkin bernilai sampai RM1,000 sampai RM10,000. Jadi saya akan beritahu apa peringkat seterusnya, bagaimana coin ni boleh dipakai, macam mana nanti. Lagi saya sambung. So sekarang ni kita ada 18 juta like, kita ada 18,800 viewer. So hampa klik like ramai-ramai bagi jadi 20 juta ringgit. Jadi lepas tu bagi jadi 20,000 viewer ke atas. Saya nak rehat jap, nak minum air. Lagi kita sambung balik. Okey, Tajrid boleh tua-tua sikit kita punya tim. Laju mereka ni. Duduk tengah live tu. Sambil live dengar. Okey, bagi jadi 20,000 like, kemudian kita akan sambung. Saya akan sambung tentang bagaimana kita akan gunakan coin ni. Bagaimana benda ni akan berkembang dari masa ke semasa. Okey, saya nak mula sambung balik. Okey, mundur sikit. Okey, jadi seperti yang hampa tengok dekat sini, bila hampa menyumbang, contoh RM50, hampa akan dapatlah ikut nilai yang saya tentukan dekat sini. Ingat, coin ni adalah percuma. Okey, bukan hampa beli coin. Tapi ini percuma kita bagi kepada hampa. So, hampa boleh sumbang ikut kemampuan hampa masing-masing. Hampa bagi RM1 pun akan dapat coin. RM1 pun dapat coin. Okey, contoh kita cuba cari RM1. Siapa sumbang RM1? Kejap ada. Ni contoh RM1. Kereta kena banjir, alamak. Kita doakan supaya akak dipermudahkan. Okey, RM1 pun dapat coin. 0.005 coin misi. Okey, yang ni hampa pegang. So macam mana hampa nak pegang? Tekan dekat profil, hampa boleh tengok hampa punya coin tu dekat sini. Saya simpan 0.05. Okey, jadi hampa boleh tengok masing-masing coin masing-masing. Okey, kita back, kita tengok balik coin orang lain. Jadi setiap orang akan simpan coin masing-masing. Hampa akan ada coin masing-masing dekat sini. Ya, internet slow. Okey. Jadi dekat sini hampa boleh tengok semua coin dan hampa boleh klik profil. Profil orang-orang yang memiliki coin. Jadi profil ni hampa punya account selamat dekat sini. So hampa just simpan je. Coin yang hampa ada ni hampa simpan je. Contoh ni RM50, dia ada 250 0.250 coin. Jadi klik dekat profil macam tadi tu, hampa boleh tengok
coin tu. Kekal dengan hampa semua. Okey, so apa yang hampa akan buat dengan coin ni? Coin ni peranan dia besar. Dia satu hari nanti akan jadi jual beli. Sebab dia ada nilai. Dan nilai ni bukan bersandarkan kepada pelaburan. Pelaburan ataupun apa sahaja dekat luar sana. Kalau kripto, saya tak main kripto. Saya tak main semua benda yang dekat luar sana. Tapi saya kaji. Saya lihat apa punca, kenapa tiba-tiba nilai jatuh, kenapa berlaku macam tu apa semua ni. Nampak tak? Best tak kalau hampa join mana-mana benda macam tu tapi berubah. So benda ni bahaya. Saya tak suka benda macam ni. Jadi apa yang saya buat dekat misi coin ni, saya buat supaya dia bersandarkan kepada tabung reserve ringgit, iaitu lebihan profit daripada misi farm yang kita simpan. So dia ni, dia tak berubah tau, dia tak akan turun sebab dia simpan. Dia adalah reserve ringgit, reserve. Disimpan sahaja. So dia punya simpanan akan hari-hari naik. Sebab misi farm ni, hub ni hari-hari berjalan dia punya ekonomi. So hari-hari ada sale, ada lebihan profit, hampa boleh tengok hari-hari duit masuk ke dalam reserve ringgit tu, disimpan. So dalam reserve ringgit ni dia boleh jadi 10 juta, 50 juta, 100 juta. So semakin banyak disimpan. So itulah yang memberi nilai kepada hampa punya coin masing-masing. Jadi nanti coin yang hampa miliki ni akan ada nilai. Contoh satu coin hampa nanti mungkin bernilai RM200, mungkin bernilai RM500, RM1000. Jadi semua nilai-nilai ni, sebab tu saya buat perpuluhan 0.500, nanti akan ada lagi perpuluhan yang seterusnya sebab dia akan jadi terlalu bernilai. Satu coin tu sama dengan RM1000. So bila RM1000, hampa nak beli nasi. Hampa nak beli nasi food delivery ke, hampa nak beli barang-barang macam Shopee sebab nanti dia akan jadi marketplace yang mana hampa boleh jual apa sahaja, kemudian hampa boleh cari apa sahaja servis dekat sini, kemudian hampa nak booking hotel ke, booking flight ke nanti apa semua akan ada dekat misi. Dia akan jadi satu ekonomi baru yang kita bangunkan sendiri, rakyat bangunkan sendiri. So semakin ekonomi ni berkembang, dia memberi nilai kepada hampa punya coin. Jadi 100,000 coin yang hampa miliki tu, dia akan berkembang kepada semua orang. Jadi nanti semua akan ada 0.0001 misi coin. Jadi dia akan bertebaran. Tapi coin ni bersandarkan kepada reserve ringgit. Okey, jelas tak setakat ni? Maknanya dekat sini kita membangunkan ekonomi sendiri. Kita bukannya menjejaskan mana-mana ekonomi dekat luar. Kita ni satu hari nanti replace. Kita tak boleh replace tiba-tiba sebab kita belum sediakan semua benda ni betul-betul. Kita akan semakin ke depan dan semakin replace. Nanti apa sahaja perniagaan kita menjadi digital. Okey? Okay, so dah faham tak tentang coin? Nanti hampa boleh jual beli semua di dalam sistem. Hampa just bayar pakai coin sahaja. Hampa boleh bayar dua option dekat sini. Menggunakan ringgit ataupun menggunakan coin. Nanti hampa nak beli sepinggan nasi, hampa bayar pakai 0.0001 misi coin. Contoh, sama nilai dia macam RM15. Contoh. So bagus tak benda ni? Saya nak tanya hampa semua. Bagus tak kalau hampa dapat coin masing-masing yang akhirnya dia semakin bernilai. So saya nak tanya apa? Hampa rasa benda ni salah ke? Okey, salah ke? Salah ke untuk saya agihkan profit yang datang daripada ekonomi baru ni, misi farm ni, kepada hampa semua? Bukan kepada saya. Saya nak lihat ekonomi yang kita bangunkan ni memberi balik kepada kita semua. Bukan lagi semata-mata kerajaan sahaja. Dan rakyat semakin miskin. Bukan semata-mata kepada orang-orang tengah, okey, penguasa-penguasa ekonomi yang kapitalis ni, mereka ni yang duk makin kaya, kita makin miskin. Dia pemain harga sikit, kita kena bayar mahal, mereka makin kaya, kita makin miskin. Jadi, apa pernah dengar tak orang kata, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Kat mana silap dia? Kat mana mula dia? Itu yang saya cakap, ekonomi. Mereka boleh manipulasi everything dalam ekonomi. So why not? Kepada semua yang mengecam, saya nak cakap ni, why not
hampa mulai sekarang jangan dah mengecam. Kita buat sama-sama, tak rugi. Bukan saya perlukan sangat yang mengecam tu untuk bersama, tapi why not? Sebab kalau hampa tak join pun, orang lain join, orang lain buat. Nampak ni? Ini semua yang dari tadi ni, duk sumbang-sumbang apa semua ni, semua orang semakin ramai, semakin join. Okey, saya nak tanya semua orang dekat sini. Siapa dekat sini, kejap lagi habis live, hampa akan menyumbang. Hampa akan bersama dalam projek ni. Okey, komen laju-laju. Saya bersama. Okey, komen laju-laju. Kita buat sampai jadi. Komen, kita buat sampai jadi. Sebab benda ni untuk kita semua. Saya mengalihkan ekonomi ni kepada hampa semua. Apa yang salahnya dekat sini? Saya bukan scammer. Saya bukan nak untung. Saya bukan nak kaya. Saya tak perlu kaya lah. Saya buat ni untuk semua. Saya ni suka berfikir. Saya suka berfikir, saya cari apa jawapan dia, kita buat. Jumpa jalan, kita buat. So untuk untuk semua, bukan untuk orang lain. Even orang pun mengancam saya. Kalau hampa jadi saya lah. Okey, hampa jadi saya, lepas tu hampa dapat ancaman macam-macam ni sebab hampa nak buat sesuatu yang bahaya ni, hampa nak buat tak? Saya nak tanya hampa semua. Hampa berani ke nak buat benda ni yang mengecam-mengecam ni? Berani tak nak buat benda ni? Kalau tak berani, jangan, bersama saja. Sebab yang bahaya tu saya. Yang tergugat tu saya. Tapi saya tak nak tergugat apa-apa. Sebab kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? Sampai bila kita nak terus macam ni? Ini masa dia. Okey. Jadi semua dah faham kan? Tadi tentang coin, tentang reserve ringgit. So, saya nak cerita satu lagi urusan jual beli ni nanti. Okey. Dekat sini, kita akan beli daripada ladang, kita beli secara pukal dan mereka akan distribute kepada kita punya hub. Jadi semua ni, proses ni kita bayar semuanya cashless. Kita akan bayar semua semua pakai wallet misi. Wallet misi supaya ada record dan dia transparent. So setiap transaksi, hampa jangan bimbang. Duit yang hampa kumpul dekat sini, dia akan semakin dia jelas, semakin terbuka dan semua orang boleh akses setiap transaksi. Kita bayar kepada ladang berapa, hampa boleh tengok setiap transaksi bila, pukul berapa, semua detail. Kalau hampa pernah dengar tentang blockchain, hampir sama macam blockchain. Semuanya transparent. Hampa boleh tengok kita bayar berapa. Kemudian setiap pembelian, vendor bayar kepada hub, bayar kepada hub ni, bayar kepada hub ni, kita boleh tengok hub ni siapa yang beli. Siapa yang beli, berapa yang dibayar, setiap transaksi tu transparent. Sebab cashless. Tak pakai duit kertas. Kita pakai cashless, semua digital. Kenapa digital? Sebab kita nak pastikan benda ni semua orang boleh tengok, semua orang boleh akses, semua orang boleh audit sendiri. Kita akan buat audit. Tapi yang ni saya buat transparent, sebelum audit yang kita nak buat real ni, hampa boleh audit sendiri. Hampa boleh tengok sendiri setiap transaksi masuk, setiap transaksi keluar. Saya nak tanya, hampa suka tak macam tu? Ke ada yang tak suka? Kita buat transparent, kita buat bagi jelas, kita buat transaksi masuk, transaksi keluar, lepas tu profit bersih, berapa sen pun hampa boleh tahu. Tak ada satu pun yang akan tercicih. So, suka tak benda ni? Kan? Ini adalah untuk hampa semua. Kalau saya nak scam hampa semua, siapalah nak buat transparent? Siapalah nak buat semua ni detail macam ni? Ini untuk hampa semua sebab hampa yang akan jaga, hampa akan protect. Jadi apa-apa, hampa yang akan jaga, hampa yang akan ke depan. Jangan sesekali pun biarkan sistem ni jatuh ataupun ditindas ke ataupun apa-apa cabaran yang datang nanti, kita jaga sama-sama. Transparent. Okey? So, setuju tak benda ni? Setuju tak kita buat macam ni sama-sama? Sebab perubahan yang kita nak buat pada negara kita, pada rakyat apa semua ni, dia kena ada satu sistem yang telus, satu sistem yang jujur, satu sistem yang transparent. Sebenarnya kalau kerajaan ni buat benda ni lagi bagus. Tak payah kita buat, lagi senang. Kalau kerajaan buat, lagi best. Sebab dia ada kuasa yang lebih menyeluruh. Setiap negeri dia boleh tapau macam tu je. So dah tak wujud dah orang-orang tengah yang manipulasi sana sini.
Okey, ini idea kepada, saya tahu ada yang mendengar pihak atasan, saya tahu ada yang mendengar. Kalau hampa buat benda ni, memang benda ni akan disambut oleh rakyat. Tapi disebabkan hampa tak nampak benda ni, hampa tak boleh menyatukan rakyat sebab disebabkan politik lah, berpecah sana sini. Sebab tu susah nak buat. Sebab itulah saya dekat sini mainkan peranan untuk satukan rakyat. Kita bukan nak jatuhkan kerajaan, bukan nak lawan kerajaan. Kalau nak lawan, baik saya masuk politik. Lepas tu ambil lah kuasa dekat atas sana. Tak, saya tak nak macam tu. Apa yang saya buat dekat sini, saya nak satukan semua rakyat. Kita buatlah bahagian kita. Kita buatlah apa yang kita boleh buat. Kerajaan akan buat apa yang dia boleh buat. Kita akan buat apa yang kita boleh buat. Jadi bila kita sama-sama buat, kita perpaduan lah. Okay? Bukan kerajaan kita ni, kerajaan perpaduan kan. Jadi buatlah sama-sama. So saya harap apa yang kita buat ni tak dihalang. Okey, sebab semuanya transparent. So kalau nak cari apa-apa masalah lubang sana sini, cari sendiri. Okey, tak ada benda yang salah, tak ada benda yang terselindung, semuanya transparent. So, saya nak tanya apa semua? Setuju tak bila kita buat benda ni sama-sama? Komen setuju. Sebab yang penting adalah hampa sahaja. Kalau hampa setuju, dah cukup. Kita jalan terus. Kita bukan sembang tau, yang saya cakap daripada awal sampai sekarang ni. Siapa rasa saya sembang? Saya bukan sembang. Yang saya tunjuk ni adalah benda real. Okey, yang saya tunjuk ni adalah benda real yang memang duk tengah jalan dari tadi. Maknanya orang dah mula menyumbang, ada orang dah mula ada ni, nampak ni transaksi semua dah berlaku dah semua kat sini. Tapi saya nak bagi tahu, sepanjang kita buat transaksi ni, kita tak tunggu 20 juta tau. Kita kalau dah dapat 1 juta pun kita dah jalan dulu. Okey, kita akan tengok hub nak buka dekat kawasan mana. So, sepanjang donation ni berlaku, so kita terus jalan. Okey, so siapa yang nak terlibat? Komen laju-laju. Siapa yang nak terlibat? Saya nak terlibat. Okey, siapa yang belum install app? Komen laju-laju. Belum install. Ataupun yang sudah install, komen sudah install. Yang belum install, komen belum install. Yang dah install app, komen install, dah install. Okey? Okey, kita punya app ni nama dia Misi. M-I-S-I. Search je dekat dalam Play Store ataupun App Store. Okey, apa search je, dia akan keluar logo putih je. Lepas tu ada tulisan Misi. Simple. Bukan Misi Rakyat. Misi sahaja. Hampa install, lepas tu hampa buka hampa punya account, register je. Simple je register, dia masukkan email, lepas tu set password, simple, done. Lepas tu hampa pergi dekat Misi Farm. Okey, saya tunjuk sikit dekat sini. Okey, dekat sini hampa pergi. Okey, bila hampa install je app Misi, dia akan keluar macam ni. Okey, ni muka depan. Kalau hampa belum login, hampa login lah dulu. Kat sini dia akan tulis minta untuk hampa login. So bila hampa dah login, hampa pergi dekat Misi Farm. Ni pergi dekat sini. So dekat situ hampa boleh funding. Hampa boleh funding, lepas tu hampa boleh join the donation. Coin apa semua tu, semua dekat situ. Okey? Ya, internet saya slow. Kita biar dulu internet. Okey, bila hampa dah install, lepas tu hampa pergi macam tadi login, lepas tu hampa tekan Misi Farm, hampa just join je dekat situ. Semua ada dekat situ. Okey, lepas tu sagi kalau hampa masuk, sebab hampa ramai sangat ni, hampa akan jadi beratur. So kalau app kita tu jadi putih blank, hampa hold side. Siapa yang belum boleh masuk, biar orang lain masuk dulu. Sebab pada waktu tu, kita punya app bukan down, tapi ramai orang masuk beratur panjang. Ni sebab ada orang duk buka ramai-ramai ni. Jadi kalau hampa tak boleh masuk, hampa masuk kemudian. Masuk nanti. Okey, jangan berebut. Sebab koin tu tak habis. Ada 100,000 koin yang kita bagi secara percuma.
Jadi hampa akan dapat masing-masing. Sebab kita nak collect 20 juta, bukan nak collect 1 juta. 1 juta ni mungkin satu malam ni dah habis. Tapi ni 20 juta sebab kita nak bangunkan seluruh tanah air. Bukan satu tempat sahaja. Ini seluruh tanah air. So saya punya sound pun dah habis bateri. Ni dah tak boleh ganti dah. Bateri tadi boleh ganti lagi. Ini dah habis suara. So kita akan live lagi untuk update yang seterusnya. Sebab benda ni kita kena buat sampai jadi. Kena sentiasa buat live supaya hampa semakin faham, semakin faham. So kita berhenti dulu live kita sampai sekarang ni. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ada tak soalan? Okey. Okey, tak ada soalan ni. Okey, siapa yang nak masuk app tapi macam hang sebab ramai sangat. Ramai sangat dia tengah masuk serentak. Jadi yang masuk serentak ni bukan masuk serentak semata-mata, tapi duk tengah bank in lah macam-macam tu, biarkan dulu. Nanti hampa masuk kemudian. Okey. So live kita sampai sini sahaja. Kejap lagi saya nak sambung meeting dengan saya punya team. Jadi hampa boleh terus pergi install app dan terus buat apa yang patut. So please kepada semua yang mengecam, saya tak akan kecam balik sebab saya buat untuk hampa semua dan hampa pun kalau boleh buatlah sama-sama untuk semua. So terima kasih banyak-banyak semua. Sekarang jam 11.33. Terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.